Kita masuk kepada perbahasan seterusnya, iaitu solat sunat isyraq. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fadilat solat sunat isyraq: mendapat pahala sekali haji dan sekali umrah yang sempurna. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, adapun kelebihan ataupun fadilat bagi orang yang mengerjakan solat sunat isyraq, maka dia akan diberikan pahala sekali haji dan sekali umrah yang sempurna. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Tabrani an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a syams thumma shalla rak'atain kanas lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian mendirikan solat 2 rakaat, iaitu solat sunat isyraq, maka seolah-olah dia mendapat pahala mengerjakan sekali haji dan umrah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala haji dan umrah yang sempurna. Sadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini dijelaskan kepada kita berkenaan pahala, fadilat orang yang dapat melakukan solat sunat isyraq, iaitu diberikan pahala sekali haji dan sekali umrah yang sempurna. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang mendirikan solat subuh berjamaah. Artinya yang pertama, usahakan untuk dapatkan solat subuh berjamaah, kerana solat subuh yang dikerjakan dengan berjemaah ini pahalanya besar berbanding sembahyang seorang diri. As-salatul jamaah afdalu min salati fazin bi 27 darajah. Solat berjemaah itu lebih afdal, lebih utama daripada solat seorang diri dengan diberikan 27 darajat. Usahakan dengan berjamaah. Bahkan subuh berjemaah ini pahalanya seolah-olah kita qiyamul lail sepanjang malam. Man shalla subha fil jamaah fa ka'annama qama lailata kullu. Siapa yang dapat subuh berjamaah, pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam. Nak dapat qiyamul lail sepanjang malam mana mampu tuan-tuan? Tak mampu. Tapi dengan jaga solat subuh berjamaah, maka kita boleh dapat pahala seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam. Sebab itu kata Rasulullah, jaga solat berjamaah, thumma qa'ada, kemudian duduk zikir. Kemudian duduk lagi tuan-tuan. Jangan bangun lagi. Kalau boleh jangan beredar tempat kita semayang ni. Macam ini kita ada kuliah, masih lagi di sini lagi. Ada majlis ilmu, masih lagi di sini lagi. Wirid zikir dengan imam, jangan bangun lagi. Yazkurullah, kemudian dia duduk
Dia zikir kepada Allah hatta tatlu asyams, sehingga terbit matahari. Terbit matahari artinya subuh habis. Kalau dekat kita ni dia tulis syuruk. Syuruk tu maknanya sudah terbit matahari, sampai terbit matahari. Summa shalla raka'atain, kemudian solat sunat 2 rakaat. Ini solat apa ni kata ulama? Iaitu solat sunat isyraq. Maka bila dia dapat mengerjakan solat sunat isyraq 2 rakaat ini, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapat pahala-pahala haji dan pahala umrah. Lalu kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pahala umrah tu pahalanya macam mana? Tamah, tamah, tamah. Nabi ulang hak 3 kali. Pahala umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ini satu kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang usaha untuk mendapat sebaik mungkin ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu dengan tidak meninggalkan solat sunat isyraq 2 rakaat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk amalan yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Untuk apa? Untuk kita amalkan. Untuk kita usahakan sungguh-sungguh supaya kita tidak terlepas ganjaran yang sangat besar ini, ganjaran pahala haji umrah yang sempurna yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dekat akhirat nanti ada orang, tuan-tuan, dia tak pernah pergi umrah, dia tak pernah pergi haji, tetapi pahalanya Masya Allah tabarakallah, dia ada pahala umrah, ada pahala haji, sehingga kan dia tidak mengaku bahawa ini bukan buku amal catatan dia. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kala kamu hidup atas dunia dulu, kamu tak pernah tinggalkan sembahyang sunat isyraq. Maka inilah daripada ganjaran pahala daripada amalan kamu mengerjakan solat sunat isyraq 2 rakaat, maka kamu diberikan pahala-pahala haji dan umrah yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, tuan-tuan. Allah Ta'ala pilih kita untuk dapat melaksanakannya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, bilakah waktu untuk melaksanakan sembahyang sunat isyraq? Iaitu setelah matahari naik setinggi 1 tombak ataupun 1 lembing. Kata ulama, bila mana matahari naik setinggi 1 tombak ataupun 1 lembing, maka itulah waktu untuk kita dibenarkan mendirikan solat sunat isyraq 2 rakaat. Artinya tuan-tuan, dalam hitungan moden 1 jam 16 minit 1 jam 16 minit atau 1 jam 17 minit daripada masuk waktu subuh. 1 jam 16 minit ataupun 1 jam 17 minit daripada masuk waktu subuh. Kalau syuruk tu belum lagi boleh lagi. Ambillah pukul 6 masuk subuh, 6 sampai 7 baru 1 jam, tambah lagi 16 minit ataupun 17 minit. Lebih kurang lebih dalam 7.20, 7 suku 7.20. Itu waktu yang dibenarkan untuk mulanya kita sembahyang sunat isyraq. Bukan waktu syuruk tu. Ada setengah orang tu waktu syuruk je kan ada jam bunyi kan, tit tit tit, Allahu Akbar, dia dah semayang dah. Belum lagi. Itu bukan waktunya lagi, itu masih lagi waktu tahrim, waktu haram. Jadi kalau ikutkan bahawa dalam hitungan moden itu 1 jam 16 minit ataupun 1 jam 17 minit. Tunggu lepaskan sikit lagi, habis daripada waktu syuruk, maka bolehlah untuk kita mulakan melaksanakan sembahyang sunat isyraq. Di rumah boleh tak nak buat? Boleh, tak jadi masalah. Tuan-tuan nak buat kat rumah boleh, buat kat masjid boleh, buat dekat surau pun boleh.
Tidak menjadi kesalahan, tetapi mengikut kepada waktu yang dibenarkan. Waktu yang dibenarkan. Dan juga dalam erti kata yang lain, 16 ataupun 17 minit tadi selepas masuk waktu syuruk terbit matahari. Contoh syuruk pukul 7, tolong tambah je 16 minit ataupun 17 minit. Tapi kurang lebih macam itulah, 7.20. Itu maka untuk kita boleh memulakan sembahyang sunat isyraq. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, ini waktu dia. Kena tahu biar tepat. Bila ada ilmu, kita tahu, kita beramal tu dengan yakin. Jangan kita main pepah je tuan-tuan, tak kira waktu tu dah mula ke belum mula ke, dah masuk ke belum masuk ke. Tak, kena tahu dulu garis panduannya bila. Sebab kita nak beramal ni kena ada ilmu. Maka sebab itu perlu tahu bila masuk dibenarkan mula untuk solat sunat isyraq. Atas catatan, waktu syuruk masuk setelah 1 jam 20 minit waktu subuh. Tempoh boleh solat sunat isyraq ni dia tak panjang tuan-tuan. Kena tahu pula tempohnya berapa lama. Tempohnya, masanya tak lama. Masanya kata ulama kurang lebih dalam hanya 15 minit saja. Daripada waktu yang dah dibenarkan tu, mula tu, hanya kurang lebih dalam 15 minit saja. Contoh, dah boleh dah 7.20 boleh mula dah. 7.20 kurang lebih dalam 15 minit saja, sehingga dalam 7.35 lebih kurang macam itu dah. Itu antara tempoh waktu sunat isyraq dibenarkan. Dia tak macam duha tuan-tuan. Duha panjang, waktu sembahyang sunat duha tu panjang. Adapun sembahyang sunat isyraq ni, dia waktu dia tidak panjang, iaitu lebih kurang dalam 15 minit. Ini dalam macam mana kita nak melaksanakan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, solat sunat isyraq boleh dilakukan dengan 2 atau 4 atau 6 rakaat. Siapa yang ada kemampuan, masanya tadi, dalam masanya tersebut dia boleh buat 2 rakaat. Dia ada masa lagi, dia boleh buat 4 rakaat. Ada masa lagi tuan-tuan boleh buat 6 rakaat. Boleh, tak jadi masalah. Setakat dalam 15 minit tuan-tuan, 6 rakaat dan sempat lagi. Tapi paling tidak pun 2 rakaat pun sudah memada. Ada setengah tu buat 4 rakaat pun tak jadi masalah. Cuma tinggal lagi kaifiat, cara mengerjakannya ni. Yang pertama, sebelum mendirikan solat sunat isyraq, baca dulu doa ni tuan-tuan. Doa ni kena baca dulu. Apa doanya? Alhamdulillahillazi aqalana yaumana haza wa lam yuhlikna bizunubina. Ini doa disarankan untuk kita baca sebelum kita melaksanakan solat sunat isyraq. Apa doanya? Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang aqalana yaumana hadza, yang telah memberikan hari ini kepada kami, walam yuhlikna bizunubina, dan tidak membinasakan kami kerana dosa-dosa kami. Ini ulama ajar macam mana supaya kita mendapat kesempurnaan dalam mengerjakan sembahyang sunat isyraq. Maka sayugianya kata ulama, amalkan sebelum kita sembahyang sunat isyraq, amalkan baca doa ini. Kemudian yang kedua, barulah kita memulakan dengan berlafaz usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Itu kita berlafaz, bertalafuz, hukumnya sunat, dapat pahala. Usalli sunnatal isyraq, saja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, raka'ataini 2 rakaat lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Terus angkat takbir.
takbiratul ihram. Allah, sambil tu lintaskan di dalam hati, saja aku sembahyang sunat Isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, maka sudah masuk sembahyang. Maka itu sudah masuk sembahyang. Bila satu orang sudah mengakhirinya dengan berlafaz takbiratul ihram tersebut, ra yang terakhir, artinya dia sudah masuk ke dalam sembahyang. Kemudian yang ketiga, baca surah selepas Fatihah. Fatihah tu biasa baca kerana dia merupakan rukun. Lepas baca Fatihah tu baca surah. Surah apa? Rakaat pertama suratul Kafirun. Dianjurkan oleh ulama rakaat pertama baca suratul Kafirun. Rakaat yang kedua suratul Ikhlas sampai habis. Ini termasuk 2 surah yang lazim. 2 surah lazim yang biasa dibaca, biasa dihafal. Ataupun tuan-tuan kalau nak baca surah lain boleh. Ikutlah mana-mana surah yang dihafal, dia ingat, mana-mana pun boleh. Cuma ini cadangan daripada ulama. Pada rakaat yang pertama lepas Fatihah suratul Kafirun, rakaat kedua lepas Fatihah iaitu suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai habis. Ataupun tuan-tuan nak ambil apa? Alam Tarakai. Rakaat pertama lepas Fatihah silakan. Rakaat kedua Li'ila fi Quraisy pun boleh, silakan. Tak jadi masalah. Yang penting tuan-tuan pastikan ikut tertib susunan. Susunan tu kena ikut tertib. Kena tahu tu susunan dia. Rakaat pertama di Ila fi Quraisy, rakaat kedua selepas daripada surah tersebut. Jangan menggagau je tuan-tuan, mencampur aduk. Sana sini dan sebagainya. Rakaat pertama keluar Allah, rakaat kedua Alam Nashrah. Dah terbalik dah tu. Walaupun sembahyang sah tuan-tuan, tapi tak ikut tertib tu. Susunan daripada Al-Quranul Karim. Kemudian selepas salam maka ulama menganjurkan baca doa yang berikut ini, iaitu alhamdulillahillazi ja'alal yawma afiyatan wa ja'a bisyamsi min matla'iha, Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm wadfa' anni syarrah, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ini salah satu doa yang dianjurkan oleh ulama untuk kita baca selepas daripada salam sembahyang sunat Isyraq. Kita doa apa tuan-tuan? Kita doa yang pertama sekali, kita doa kesejahteraan, keafiatan, supaya Allah Ta'ala beri kita keafiatan, kesejahteraan, keselamatan. Alhamdulillahillazi ja'alal yawma afiyah. Ya Allah, berikanlah kami kesejahteraan, jadikan hari ini hari yang sejahtera. Wa ja'a bisyamsi min matla'iha, dan mendatangkan matahari daripada tempat terbitnya. Tempat terbitnya masih lagi, kalau matahari terbit pada tempatnya masih lagi belum kiamat. Jadi mudah-mudahan dengan sebab tu, mudah-mudahan jadikan hari ini merupakan hari yang disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diminta supaya Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kami sentiasa dalam kebaikan yang ada pada hari ini. Rezeki masuk kat sini tuan-tuan bukan hanya rezeki duit. Sihat pun rezeki. Dapat belajar pun rezeki. Dapat pergi masjid pun rezeki. Dapat solat berjemaah pun rezeki. Dapat hati yang tenang pun rezeki. Bukan rezeki yang masuk kat sini adalah rezeki dari segi rezeki madiyah, kebendaan semata-mata, tetapi adalah terlebih penting tuan-tuan, rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dapat sentiasa mengingatinya, sentiasa merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan juga kita minta kepada Allah wadfa' anni syarrah,
Ya Allah, jauhkan daripada kami daripada sebarang keburukan. Hindarkan, jauhkan. Kita minta pada Allah Ta'ala. Yang boleh jauhkan, yang boleh kita hindarkan sebarang keburukan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga yang boleh bantu kita. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan melainkan Allah. Kita minta dalam doa selepas daripada sembahyang sunat Isyak tersebut. Bahkan kita minta juga perkara seterusnya, iaitu dilimpahkan, diberikan cahaya nur hidayah dalam kalbu kita, dalam hati kita. Allahumma nawwir qalbi binurika hidayatika. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan nur hidayah. Kerana kita sentiasa berhajat kepada hidayah daripada Allah. Nur hidayah ni boleh masuk dalam hati dengan kurniaan limpahan daripada Allah Azza wa Jalla. Seperti mana Allah Ta'ala menerangi bumi dengan nur cahaya selama-lamanya, maka begitulah kita mohon kepada Allah, limpahkanlah nur hidayah ini sentiasa dalam kalbu kita, dalam hati kita. Ini kita harap pohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan juga boleh disambung, tuan-tuan rasa ada nak sambung doa yang lain pun boleh. Antaranya doa yang disarankan oleh alim ulama, selepas dibaca doa tersebut nak sambung doa yang lain, umpamanya Allahumma ya nuran nur bituri wa kitabin mastur fi rikin mansyur wal baitil ma'mur as'aluka an tarzukani nura astahdi bihi ilaik wa adullu bihi alaik wa yashabuni fi hayati wa ba'dal intiqali min zalam mishkati wa as'aluka bi syamsi wa duhaha wa nafsi ma siwaha an taj'ala syamsa ma'rifatika musyrikatan bi la yahjubuha ghaimul awhami wa la ya'tariha kusufu kamaril wahidiyati indat tamam bal adim lahal isyraq wa zuhur ala mamarril ayyami wad duhur wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad khatamin anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil lana wa liwalidina wa li ikhwanina fillahi ahya wa amwata ajmain. Ini satu lagi doa yang dianjurkan oleh para alim ulama untuk dibaca selepas daripada melaksanakan sembahyang sunat Isyraq. Ataupun nak baca doa yang tadi, yang setakat pendek tadi, itu pun sudah memada dah tuan-tuan. Ataupun boleh saja tuan-tuan nak baca apa-apa saja doa selepas daripada solat sunat Isyraq. Apa-apa. Hatta dalam bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu pun tak apa tuan-tuan. Tak jadi masalah. Tak ngapal yang bahasa Arab, bahasa Melayu, itu lagi senang. Macam-macam nak minta boleh. Tuan-tuan tengok dalam panduan buku doa tu, doa-doa dalam buku panduan doa tu yang daripada alim ulama, daripada Rasulullah, banyak tuan-tuan. Boleh diambil, boleh dicedok untuk dibaca ketika mana selepas daripada solat sunat Isyraq. Yang penting kita berdoa. Jangan tak berdoa lepas daripada kita solat. Hatta solat sunat sekalipun. Kalau satu orang selepas daripada solat dia tinggalkan doa. Doa ni apa tuan-tuan? Doa ni silahul mukmin. Doa ni senjata bagi orang mukmin. Allah Ta'ala beri kita senjata tapi tak mau guna. Sedangkan kita ada musuh. Musuh kita siapa? Syaitan, nafsu, dunia, harta, pangkat. Itu semua nafsu. Itu semua musuh. Syaitan musuh kita, nafsu musuh kita, dunia tu musuh kita. Tak. Segala perkara-perkara yang tak baik kita tak mau.
Jadi senjatanya apa? Untuk menentang musuh itu doa. Sebab itu ad-doa silahul mu'min. Doa tu senjata bagi orang mukmin. Orang beriman, Allah Ta'ala siap-siapkan dah bagi senjata kepada mereka. Apa dia? Iaitu doa. Tapi malangnya, orang hari ini dia tak mahu berdoa. Sebab itu tuan-tuan, doa ni jangan ditinggalkan, hatta sembahyang sunat sekalipun. Hatta sembahyang sunat sekalipun. Bahkan orang yang meninggalkan doa, maka dia termasuk orang yang kibir, orang yang ada sifat sombong. Dia sombong kepada Allah Ta'ala, seolah-olahnya nak menyatakan dia tidak berhajat, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak memerlukan Allah Ta'ala. Sedangkan kita ni sifat kita apa? Sifat kita penuh kekurangan, sifat nakais. Tak mampu, tak ada kekuatan, tak ada keupayaan, tak ada tuan-tuan. Kita ni semua berhajat pada Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya untuk kita mengelakkan dan maksiat, dosa dan sebagainya. Kita tak buat dosa, maksiat itu dengan sebab pertolongan daripada Allah, bukan dengan sebab keupayaan kita, tidak. Wala quwata, dan tiada kekuatan dalam kita nak melangsungkan, meneruskan kekuatan ibadah kepada Allah. Yang kita dah buat ibadah hari ni, baik solat ke, Quran ke, zikir ke, selawat ke, sedekah ke, haji umrah ke, itu semua tuan-tuan dengan pertolongan daripada Allah. Kalau tak ada dengan pertolongan daripada Allah, kita tak ada kekuatan tuan-tuan. Hatta nak mai datang semayang di masjid pun tak ada kekuatan. Semua itu pilihan dan kehendak pertolongan daripada Allahu Jalla Jalaluh. La haula wa la quwata illa billah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Maka sebab itu jangan tinggalkan doa, walaupun sekejap pun tak apa. Kerana kalau kita tinggalkan doa, seolah-olah kita ni tidak bergantung kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah tu kurang, dan seolah-olah nak menyatakan kita ni sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bagi Allah Ta'ala, sebanyak mana kita doa, sebanyak mana kita minta, sebanyak mana kita mohon, makinlah Allah Ta'ala sayang, makinlah Allah Ta'ala suka, makinlah Allah Ta'ala kasih. Makin kita minta, makin kita minta, makin kita minta, makin Allah Ta'ala suka, makin Allah Ta'ala suka. Kerana dizahirkan nampak akan kelemahan dan kekurangan kita. Sebab apa? Kita ni al-fakir, kita ni nahnu fuqara, kita ni hamba Allah yang fakir, tak ada apa-apa. Jadi bila kita tak ada apa-apa, kita minta Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu selagi mana hamba-Nya meminta, memohon, selagi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat suka, sangat kasih. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, Udu'uni astajib lakum. Kamu mintalah kepada aku, mohonlah kepada aku, doalah kepada aku, astajib lakum, nescaya aku perkenankan. Tapi malangnya bagi pihak manusia pula, dia tak berapa gemar. 2-3 kali boleh, dah banyak kali tuan-tuan dia dah malah, dia dah penat, dia dah boring. Tapi Allah Ta'ala tak penat tunggu tuan-tuan. Allah Ta'ala tak penat untuk menerima. Allah Ta'ala tak penat ataupun boring dalam nak memakbulkan permohonan daripada hamba-hambanya. Maka sebab itu, salah satu daripada tempat mustajab doa, iaitu setiap kali lepas kita solat. Salah satu tempat mustajab doa, setiap kali selepas kita habis solat. Maka sayugianya kata ulama, jangan tinggalkan doa walaupun kita baru selesai melaksanakan solat sunat, termasuklah sembahyang sunat isyraq. Maka itulah dari segi kaifiat bagaimana pelaksanaan sembahyang sunat isyraq tersebut. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesimpulannya pada hari ini tuan-tuan, iaitu tak lain dan tak bukan,
usahakan untuk kita dapat dan mengamalkan serta istiqamah sembahyang sunat Isyraq ini. Kerana apa? Kerana kelebihannya besar. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang sunat Isyraq ini, iaitu diberikan pahala hajjah wa umrah, pahala haji dan umrah yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rebut kelebihan ini selagi mana nyawa di kandung badan, masih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah taala untuk beramal. Maka ingatlah pesanan Rasulullah, badirul bil a'mal salih, segera dalam kita beramal. Segera dalam kita beramal. Kena bagi masa, curi-curi masa tuan-tuan. Kena bagi masa, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nak kena tahu bahawa bilakah waktu mula untuk kita melaksanakan sembahyang sunat Isyraq, iaitu tak lain dan tak bukan dalam hitungan moden senangnya 1 jam 16 minit ataupun 1 jam 17 minit. Artinya apa tuan-tuan? Masuk saja waktu syuruk. Waktu syuruk masuk setelah 1 jam 20 minit masuk waktu subuh. Dalam arti kata lain 16 ataupun 17 minit selepas daripada masuk waktu syuruk, iaitu terbit matahari, boleh untuk kita melaksanakan. Yang ketiga, waktunya tak panjang, kurang lebih dalam 15 minit saja tuan-tuan, untuk kita dapat melaksanakan sembahyang sunat Isyraq. Dan yang keempat, kita boleh buat 2 rakaat, kita boleh buat 4 rakaat, kita boleh buat 6 rakaat. Ini bilangan bagi rakaat sembahyang sunat Isyraq. Dan yang kelima, surah yang dibaca selepas Fatihah itu boleh saja tuan-tuan ambil mana-mana surah daripada Al-Quran, surah-surah yang lazim, dan pastikan mengikut tertib susunan Al-Quran tersebut. Dan akhir sekali, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala beri kita kekuatan untuk kita melaksanakan, mengamalkannya, kerana itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Mudah-mudahan Allah taala kuatkan iman kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah taala sentiasa berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah taala pimpin kita sentiasa dapat melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala beri kita kekuatan untuk jauhkan segala dosa dan maksiat, sama ada dosa besar maupun dosa kecil. Mudah-mudahan Allah taala sentiasa berikan limpahan nur hidayah dalam hati kita, sentiasa memandu kita perkara yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan beri kita kekuatan untuk mengikuti yang hak itu dan menjauhkan perkara yang batil. Mudah-mudahan Allah taala mempanjangkan umur kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah taala berikan keberkatan rezeki yang melimpah ruah serta barakah. Mudah-mudahan menjadi asbab kita tuan-tuan mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang mau kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.